Baik, sebelum ini, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat ada mengumumkan rakyat negara itu yang telah menerima dos penuh vaksin COVID-19 tidak lagi perlu memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah. Tindakan itu dianggap tindakan paling berani memandangkan pihak berkuasa kesihatan di beberapa negara lain menyarankan individu yang telah divaksin perlu kekal memakai pelitup muka selain mesti mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam usaha mengekang penularan virus berkenaan. Dan kita ingin melihat konteks tersebut di Malaysia. Dan untuk itu kita bersama pakar perubatan kesihatan awam Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, selamat tengah hari Prof. Selamat hari. Prof, melihat kepada perkara ini, pertama sekali adakah Prof melihat perkara itu relevan untuk dilakukan kerana Amerika Syarikat kini masih lagi berada di tangga teratas yang mencatatkan peningkatan kes COVID-19? Ya, terima kasih Syazwani dan juga Astro. Kerana memberikan peluang saya memberikan pendapat mengenai perkara ini. Jadi kita lihat langkah yang dilakukan oleh CDC itu nampaknya merupakan satu langkah yang agak unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini mungkin dilakukan disebabkan pertama sekali kerana mereka mempunyai liputan imunisasi yang begitu tinggi. Hampir 30 ke 40% daripada penduduk negara tersebut telah pun mendapat vaksin untuk mencegah daripada COVID-19 ini. Tapi pada masa yang sama, negara ini juga mempunyai bilangan kes yang begitu tinggi secara kumulatif. Apakah ia relevan dengan situasi di Malaysia? Ini yang harus kita fikirkan. Pada pendapat saya, perkara ini mungkin tidak sesuai untuk dilakukan di Malaysia pada masa sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu daripada faktornya adalah kita berada dalam fasa di mana bilangan kes sedang meningkat begitu tinggi sekali. Pada masa sekarang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tingkah laku ahli masyarakat kita yang tidak mengamalkan SOP seperti mencegah daripada melakukan berkumpul dalam waktu yang dalam kumpulan yang ramai dan tempat yang tertutup serta tidak memakai pelitup muka. Ya. Itu salah satu perkara yang harus kita ingat. Yang kedua adalah kadar liputan imunisasi di negara kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika dan juga beberapa negara Eropah yang lain. Kita tak sampai pun 5% daripada penduduk kita yang harus mendapat imunisasi ini mendapat vaksin tersebut. Jadi ini merupakan perkara yang menjadi satu faktor yang harus kita fikirkan kerana apa yang diumumkan oleh kerajaan Amerika untuk negaranya mungkin tidak sesuai dilaksanakan sekarang di Malaysia. Yang kedua, yang ketiga juga satu lagi faktor yang kita ingatkan, kalau kita berikan kelonggaran sekarang ini, apakah akan menimbulkan berbagai masalah untuk melakukan penguatkuasaan dan kita khawatir juga nanti ada di kalangan ahli masyarakat yang belum mendapat vaksin tersebut, mendapat imunisasi tersebut, mengambil kesempatan dengan tidak mengamalkan pemakaian pelitup muka ini, dan ini akan menyebabkan bilangan kes akan terus tersebar dengan lebih banyak. Harus diingatkan bahawa salah satu cara utama penyebaran virus ini adalah melalui droplet ataupun airborne yang mana dapat dicegah dengan memakai pelitup muka. Jadi berdasarkan pada faktor itu, saya merumuskan bahawa mungkin pada masa sekarang tidak sesuai kita melakukan kelonggaran tersebut di Malaysia, dan kita harus menunggu suatu ketika di mana keadaan lebih reda dan juga kita mendapat pencapaian vaksin imunisasi yang lebih tinggi. Ya, Prof, Amerika Syarikat telah kebaskini garis panduan berkenaan apabila memvaksinasi lebih 50% populasinya. Pada pendapat Prof, berapa peratus populasi perlu divaksin di Malaysia ini untuk kelonggaran pemakaian pelitup muka? Sukar untuk kita berikan angka sebenarnya kerana kita jauh ketinggalan di belakang dibandingkan negara-negara tersebut, dan senario dari segi keboleh jangkitan dan sebagainya itu harus kita lihat dengan lebih terperinci. Jadi kita tidak boleh mengharapkan kepada satu situasi saja itu kadar liputan, tapi juga harus lihat konteks yang lain. Salah satu daripada perkara yang penting adalah kita harus juga lihat apakah ahli masyarakat kita akan mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada sekarang dan juga peraturan-peraturan yang akan dilonggarkan nanti pada masa hadapan. Itu harus diambil kira selain daripada peratusan liputan daripada vaksin tersebut. Prof, pastinya perkara utama yang perlu diberi perhatian ketika ini adalah untuk mencapai imuniti kelompok. Pada pendapat Prof, apa lagi langkah yang boleh kita lakukan? Terutamanya selepas YB Kari Jamaluddin semalam ada maklumkan bahawa fasa ketiga bermula Mei ini mungkin berdepan kekurangan bekalan vaksin. Ya,
Ini adalah merupakan satu pengumuman yang agak kita khawatir kerana bekalan vaksin yang tidak mencukupi akan membantut usaha-usaha untuk mengawal pandemik ini dengan lebih berkesan pada masa hadapan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh kerajaan sekarang adalah kita harus menggemblingkan semua tenaga yang ada untuk menggunakan data-data yang dikumpulkan melalui HIDE dan juga melalui MySejahtera itu untuk melakukan tindakan yang lebih terperinci dan lebih terfokus kepada kepada kawasan-kawasan tertentu. Pada masa sekarang adalah penting bagi Kementerian Kesihatan dan juga kementerian yang terlibat supaya mendapatkan kepakaran dan juga mendapatkan bantuan daripada pakar-pakar di luar daripada kementerian, terutama sekali di universiti dan sebagainya untuk menggunakan data raya ini ataupun big data ini untuk melakukan analisis yang lebih terperinci supaya kita mempunyai suatu tindakan yang dapat kita rancangkan dengan lebih komprehensif. Apa yang kita ada sekarang adalah kita masih lagi dalam peringkat apa yang disebut sebagai firefighting. Bila ada kes baru meningkat baru kita aktif. Tapi kita tidak mempunyai plan tindakan yang lebih komprehensif, yang lebih strategik pada masa yang merangkumi jangka masa yang panjang. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita mempunyai banyak pakar-pakar yang boleh menganalisis data-data yang ada, tapi yang penting adalah data ini harus dikongsikan bersama dan ini akan membolehkan kita mendapat tindakan yang baik dapat dilakukan, bukan saja berada kepada tahap sekarang yang kita melakukan firefighting ini yang tidak akan memberikan kesan atau impak yang besar pada masa hadapan. Ini penting dan harus kita laksanakan. Kita tidak kurang dengan pakar-pakar yang dapat memberikan bantuan dan sudah pasti perkara-perkara ini harus kita lakukan dengan secepat mungkin. Okey, baik. Terima kasih Prof atas ulasan itu tadi. Itu tadi Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam.